InsyaAllah biasa selepas salat asar kita bacakan hadis Nabi SAW tentang berkaitan amal perkara yang ada berkait dengan hidup kita sehari insyaAllah. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat anak lelaki, maka hendaklah dia menamakan anaknya itu dengan nama yang baik dan mentarbiyahnya dengan baik. Dan apabila anaknya itu telah balik, maka hendaklah dia mengawinkannya. Sekiranya telah balik, dia tidak mengawinkannya kerana kelalaian dan kecuaian, dan anak itu terlibat dengan dosa, maka ayahnya lah yang menanggung dosa itu. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat anak lelaki, maka hendaklah dia menamakan anaknya itu dengan nama yang baik dan mentarbiyahnya dengan baik. Dan apabila anaknya itu telah balik, maka hendaklah dia mengawinkannya. Sekiranya telah balik, dia tidak mengawinkannya kerana kelalaian dan kecuaiannya, dan anaknya itu terlibat dengan dosa, maka ayahnya lah yang menanggung dosa itu. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang badui telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, adakah Tuan mencium anak-anak? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi SAW menjawab, apakah yang boleh aku lakukan sekiranya Allah SWT telah mencabut sifat kasih sayang daripada hati? Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu saling memberi hadiah kerana sesungguhnya pemberian hadiah akan menghilangkan kemarahan hati. Dan janganlah seseorang wanita berasa leceh untuk menerima sesuatu pemberian daripada jiran, walaupun seketul daripada ujung kaki kambing. Demikian juga seseorang jiran janganlah berasa leceh untuk beri hadiah yang sedemikian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sesiapa dalam kalangan kamu menganggap rendah terhadap mana-mana kebaikan, dan sekiranya dia tidak dapat melakukan mana-mana kebaikan, maka bertemulah dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, kerana itu pun kebaikan. Jika kamu membeli daging untuk dimasak, atau kamu memasak apa-apa dalam periuk, maka berbanyak dalam kuahnya, dan berilah sebahagian daripadanya kepada jiran kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu bukanlah mukmin yang sempurna jika dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Hadis riwayat Tabrani, Abu Ya'la dan Al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, telah masyhur mengenai seorang wanita bahawa dia banyak bersolat, banyak berpuasa sunat dan banyak bersedekah. Cuma dia menyakiti jirannya dengan lidah. Baginda SAW bersabda, dia berada dalam neraka. Lelaki itu berkata lagi, ya Rasulullah, telah masyhur tentang seorang wanita bahawa dia kurang berpuasa sunat, kurang bersolat sunat dan kurang juga bersedekah. Sesungguhnya dia bersedekah tidak lebih daripada beberapa ketul keju, sedangkan ia tidak menyakiti jirannya dengan lidah. Baginda setelah bersabda, dia berada di dalam syurga. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang ingin belajar perkara-perkara ini daripadaku untuk dia beramal dengannya, ataupun untuk dia mengajar orang yang akan beramal dengannya? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW memegang tangan saya untuk menunjukkan kasih sayang, lalu memberitahu 5 perkara itu dengan sabdanya, pelihara dirimu daripada perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak beribadah. Redha terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Berlaku baiklah terhadap jiranmu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Bukalah untuk menolong orang lain apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang Islam yang sempurna. Janganlah kamu banyak ketawa, kerana banyak ketawa akan mematikan hati. Utamanya dekat anak lelaki, kalau kita kahwin ini, boleh dah balik cepat mungkin, kerana dosa akan ditanggung oleh ayahnya jika anak lelaki. Selalu kita dengar anak perempuan, tapi sebenarnya dalam hadis ini mengatakan anak lelaki. Kerana itu hak jiran. Hak jiran itu satu perkara yang sering diperingatkan. Ustaz-ustaz kita berpura, masyarakat kita selalu memperingatkan dengan jiran tak selesai, maka urusan kita dengan Allah SWT juga tidak selesai. Jadi dengan jiran ini kita berlaku baik, berlaku maknanya berakhlak ataupun maknanya membuat hubungan yang baik dengan jiran kita, kerana mereka juga ada tuntutan kepada kita sebagai jiran. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar dari Nabi SAW ini, kita ambil perkara-perkara baik untuk kita amalkan dan kita juga sampai. Kita akhiri dengan tasbih ibarat dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila allazina amanu wa tawassaw bil haqq